Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari sidang penonton yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur pada Allah bertemu lagi kita di dalam siri perkongsian tentang para awliya illah, kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pada pertemuan ini kita nak berkongsi tentang seorang tokoh yang namanya beliau itu tidak asing, khususnya bagi kita penduduk-penduduk di tanah Melayu ini yang mencintai ilmu, yang mencintai para ulama, pasti akan mengenali satu susuk yang digelar kepada beliau Tok Kenali. Tok Kenali yang namanya beliau Syekh Muhammad Yusuf bin Ahmad alaihi rahmatullah, merupakan seorang tokoh yang bermula daripada seusia kecil telah menzahirkan beberapa daripada kehebatannya beliau, khususnya pada bidangnya ilmu ini. Beliau alaihi rahmatullah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala seawal usia 5 tahun, sekitar pada tahun 1873, dengan meninggalnya ayahandanya beliau Syekh Ahmad, yang merupakan seorang yang wara, yang ketika itu beliau bersama dengan ibunya dan juga ditarbiyah oleh datuk sebelah ibunya, iaitu Tok Leh, yang mendidik beliau membesar dengan hidupnya dalam keluarga orang-orang yang menekankan tentang agama dan amalan-amalan yang soleh. Berkaitan daripada datuk sebelah ibunya Tok Leh tersebut merupakan seorang imam kampung yang alim, yang sangat disegani oleh masyarakat sekitar perkampungan Kenali ketika itu. Beliau Tok Kenali pada usianya 6 tahun terlihat kesungguhannya dalam menuntut ilmu, sehingga disebutkan pada riwayat beliau alaihi rahmatullah, bila mana pulang daripada pengajian di sekitar kampungnya pada usia 6 tahun tersebut, beliau akan duduk di lantai rumahnya dan mencelup air daripada botol yang disimpan. Setiap kali beliau pulang dan mencelup air di situ dan menuliskan apa sahaja daripada ilmu yang telah dipelajarinya, dan beliau menghafaz daripada ilmu-ilmu tersebut. Maka kecerdasannya beliau ini sangat menarik perhatian kepada orang yang berada di keliling beliau saat itu, sehingga pada usianya 9 tahun beliau dilantik untuk menjadi seorang kerani pada satu pengurusan yang tugasnya untuk membilang pokok-pokok yang berada di ladang. Walaupun dilihat pekerjaan itu satu pekerjaan yang mudah, tetapi bagi seorang anak yang berusia 9 tahun, maka ianya sangat luar biasa. Dan beliau tidak lama dengan kerja tersebut kerana keinginannya beliau untuk menyambung pelajaran, untuk menambahkan lagi keilmuan, khususnya keilmuan agamanya. Maka beliau melanjutkan pelajarannya setelah mendapat izin daripada datuknya Tok Leh dan juga ibunya Fatimah, untuk menyambung pelajaran menuntut ilmu di Kota Baru, yang beliau berulang alik daripada kampung Kenali ke Kota Baru yang kurang lebih sejauh 8 batu dengan keadaan berjalan kaki. Ini kesungguhan yang dizahirkan oleh beliau semenjak daripada awal dalam menuntut ilmu agama. Maka disebutkan pada riwayat, antara guru beliau di Kota Baru adalah seumpama Tuan Guru Haji Ibrahim bin Yusuf, pernah menjawat jawatan sebagai mufti di Kelantan, Tuan Guru Haji Abdul Samad
bin Saleh yang digelar Tuan Tabal, Tuan Guru Haji Muhammad yang digelar Tuan Padang. Ini antara guru-gurunya beliau waktu menuntut ilmu agama di Kota Baru. Dan kemudian beliau pada usia 18 tahun, sekitar tahun 1886, beliau melanjutkan pelajaran ke Kota Mekah, yang beliau disebutkan pada riwayat melalui perjalanan ke bumi berkat, bumi mulia Makkahul Mukarramah sekitar tahun 1886, perjalanan yang sepatutnya melalui kapal memakan masa 3 bulan, tapi disebut pada riwayat berlaku kerosakan pada kapal sehingga tertangguh perjalanan itu mengambil masa tempoh 6 bulan. 7 bulan pertama beliau, sebagaimana yang diriwayatkan, tidak mempunyai tempat tinggal, maka dihabiskan daripada waktu tersebut di Masjidil Haram ataupun di Serambi Mekah, beriktikaf, mutalaah dan belajar serta tidur di masjid. Maka begitulah juga seumpamanya setelah beliau mendapat penginapan yang tetap, terus juga beliau ini lebih banyak untuk beriktikaf di masjid, menuntut ilmu di masjid. Maknanya dengan menghabiskan waktu-waktu menuntut ilmu beliau itu di masjid. Kerana falsafahnya Tok Kenali ini, sebagaimana yang disebutkan, antara yang masyhur katanya beliau berbelanja ketika penuh saku, berhenti ketika tangan kosong, nikmat Allah melebihi bilangan rambut, wajib disyukuri. Maka itulah halnya beliau, yang juga beliau mengambil peluang bagi membiayai pengajiannya beliau waktu di Mekah, bekerja dengan beberapa orang usahawan yang berada di Mekah, sehingga ada di kalangan mereka itu sangat tertarik dengan akhlak mulianya Syekh Muhammad Yusuf bin Ahmad Tok Kenali ini. Disebutkan bahawasanya guru-guru beliau di Mekah adalah orang-orang yang masyhur. Guru-guru masyhur antaranya Al-Allamah Syekh Habibillah daripada Mesir, Al-Allamah Syekh Ubaid, Al-Allamah Syekh Abid, Al-Allamah Syekh Muhammad Amin, Al-Allamah Sayyid Abdullah bin Sayyid Saleh Az-Zawawi, yang merupakan mufti Makkahul Mukarramah ketika itu. Di samping itu, beliau juga menuntut ilmu dengan guru-guru Jawi, iaitu guru-guru daripada tanah Jawi yang berada di Makkahul Mukarramah, antaranya seumpama Syekh Mukhtar Attar Al-Jawi Al-Minangkabawi Al-Bukri, juga Syekh Ahmad Abdul Latif, Syekh Ahmad, Syekh Muhammad bin Ismail Al-Fatani, Syekh Wan Ahmad bin Ahmad Zain bin Mustafa Al-Fatani, Tuan Guru Haji Wan Kutan. Ini antara tokoh-tokoh ulama Jawi yang berada di Makkahul Mukarramah, yang beliau mengambil manfaat daripada mereka. Maka seumpama disebut bahawa guru yang mencurahkan ilmu itu biar 1000, tetapi guru mursyid itu 1. Maka seumpama itulah Tok Kenali alaihi rahmatullah di dalam banyak guru-guru yang beliau mengambil ilmu dengan mereka, satu daripada mereka itu dijadikan guru mursyid yang membimbing perjalanan rohaninya beliau, iaitu almarhum Syekh Wan Ahmad bin Ahmad Zain bin Mustafa Al-Fatani. Beliau sentiasa mendampingi gurunya beliau ini daripada menuntut ilmu di Mekah sehingga sampai perjalanan ilmu ke Mesir, bersuhbah ataupun mengiringi Syekh Wan Ahmad Zain Al-Fatani, yang disebutkan pada riwayat beliau meneruskan perjalanan ilmu bersama dengan guru beliau di Mesir, yang ketika itu sangat mendapat
sanjungan dan dokongan khususnya daripada penuntut-penuntut ilmu dan ulama-ulama di Mesir. Bahkan gurunya beliau Syekh Wan Ahmad Zain Al-Fatani ini apabila berada di dalam majlis-majlisnya ilmu yang dihadiri oleh ramai daripada penuntut ilmu, juga tidak kurang daripada para ulama setempat, bila sahaja diajukan persoalan-persoalan tentang ilmu, maka Syekh Ahmad Zain Al-Fatani lebih mengedepankan Tok Kenali untuk menjawab soalan-soalan tersebut. Nak menggambarkan kepada kita betapa akrab, betapa dalamnya keilmuan yang ada pada Tok Kenali yang dituntut ataupun yang diajarkan oleh Syekh Muhammad atau Syekh Wan Ahmad Zain Al-Fatani. Tok Kenali kemudiannya pulang ke Kelantan setelah mengambil tempoh 17 tahun kurang lebih belajar di Mekah dan 5 tahun musafir ilmunya di Mesir. Kemudian beliau pulang kira-kira tahun 1327 Hijrah bersamaan dengan 1906 Masihi, pulang ke Kelantan untuk mencurahkan ilmu. Sementara ketika itu terkesannya beliau dengan kewafatan guru kesayangannya beliau, guru mursyidnya beliau Syekh Wan Ahmad bin Ahmad Zain Al-Fatani yang telah wafat, meninggal dunia pada kira-kira tahun 1325 Hijrah bersamaan 1906 Masihi. Bahkan Syekh Tok Kenali juga menggambarkan dalam kata-katanya beliau betapa tidaklah beliau ini pulang ke Kelantan melainkan setelah wafatnya Syekh Ahmad Zain Fatani. Kalaulah tidak kerana kewafatan itu, mungkin sahaja Tok Kenali tidak lagi pulang ke bumi Kelantan. Begitulah halnya akrab seorang murid dengan guru yang disayanginya. Tok Kenali pulang ke Kelantan bermula dengan mengajar di Masjid Muhammadi. Selain daripada beberapa pondok yang tumbuh di sekitar perkampungannya, di sekitar tempat tinggalnya, maka Syekh Tok Kenali menghabiskan waktunya dalam mengajar itu dengan membahagikan hari-harinya bagi mengajar di Kota Baru, khususnya di Masjid Muhammadi, dan juga di samping hari-hari yang lain nak ditumpukan ke pondok-pondok pengajian khususnya yang berada di kampung-kampung berdekatannya. Al-Imam Syekh Tok Kenali alaihi rahmatullah teguh dalam pengajian ilmunya dengan manhaj yang benar, sebagaimana yang dipegang secara jumhurnya oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, dengan pengajian fiqahnya, pengamalan fiqahnya dengan mazhab Imam Syafi'i alaihi rahmatullah. Dari sudut riyadah ataupun perjalanan tasawufnya, ilmu tasawufnya dengan manhaj Al-Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali. Begitulah juga dengan ilmu Usuluddin dalam mengenalnya Allah Subhanahu wa taala, teguh dengan manhaj Asy'ariyah wal Maturidi. Ini perjalanan yang diteguhkan oleh Tok Kenali alaihi rahmatullah pada waktu pengajarannya beliau, pada waktu penyampaian ilmunya beliau. Begitulah terkesannya menjadi satu manhaj yang teguh di bumi Kelantan Darul Naim, yang almarhum Tok Kenali merupakan orang yang merupakan sebab utama atau teguhnya manhaj yang sempurna ini di bumi Kelantan Darul Naim. Begitulah beliau disebutkan juga pada riwayat telah berkahwin pada ketika umur melebihi 40 tahun dan dikurniakan 7 orang cahaya mata, dan semua cahaya mata lelakinya beliau itu muncul sebagai tuang-tuang guru yang sangat masyhur khususnya di bumi Kelantan. Antaranya ia adalah tuang guru Haji Ahmad, iaitu anak sulung yang sempat mengambil ilmu dengan beliau sendiri,
Beliau juga Tuan Guru Haji Ahmad terkenal dengan gelaran Tok Bakuk. Juga anaknya yang bernama Tuan Guru Haji Saleh, Tuan Guru Haji Mahmud, Tuan Haji Abdullah Zawawi. Ini antara tokoh-tokoh ulama Bumi Kelantan daripada zuriatnya Tok Kenali. Setelah daripada 5 tahun mengajar dan memimpin kelas pengajian di Masjid Muhammadi, maka Tok Kenali mengambil keputusan untuk pulang dan menghidupkan semula pondok yang ditinggalkan dahulu. Dan kali itu beliau memilih tapak baru di kampung Belukar, yang juga dalam daerah Kenali, tidak jauh daripada kampung Paya. Jadi beliau mengasaskan semula pondok pengajian di tapak baru ini dengan susunan yang lebih kemas, baik dari segi pembangunan, lahir, selebih-lebih lagi isi tarbiyah dan ta'limnya. Tok Kenali alaihi rahmatullah mahu pengajiannya dikenali benar-benar berkesan dari sudut ilmu tarbiyah, perjuangan kepada anak-anak muridnya. Begitulah halnya Tok Kenali dalam memastikan tarbiyah khususnya kepada anak-anak muridnya dapat diserasikan dan dimanfaatkan kepada umat di sekitar. Di antara murid-murid Tok Kenali yang terkemuka adalah Syekh Idris Al-Marbawi daripada Perak, yang merupakan seorang ulama pengarang yang terkenal, khususnya sebagai penyusun kamus Arab Al-Marbawi. Kemudiannya Syekh Osman Jalaluddin, Haji Salahuddin, Haji Tam, Tuan Guru Haji Osman, Tuan Guru Ahmad Lundang, Haji Ahmad Tawang, Haji Ali, Tuan Guru Haji Awang Yusof, merupakan pembangun pondok di tanah serendah Sekebun Bunga, Kota Baru. Tuan Guru Haji Daud bin Haji Omar Bukit Abal, yang merupakan ahli tasawuf dan tariqah yang terkemuka. Tuan Guru Haji Yaakob bin Ismail yang berada di selatan Thailand. Tuan Guru Haji Zainal Abidin di Sura Dungun, Terengganu, dan ramai lagi murid-murid Tok Kenali yang hebat, yang Masya Allah bila mana diwasiatkan oleh Tok Kenali seusai daripada pengajian mereka bersama dengan Tok Kenali, kata Tok Kenali kepada mereka, membalik buka pondok. Maka begitulah halnya murid-murid mereka itu pulang membawa manfaat yang baik kepada masyarakat sekelilingnya. Maka seumpama itulah juga akan penglibatan Tok Kenali ini, khususnya pada hal-hal penulisan, sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat bahawa Majlis Agama dan Adat Istiadat Melayu Kelantan apabila mula nak menerbitkan sebuah majalah Islam yang dicadangkan oleh Tok Kenali, maka Datuk Perdana Menteri ketika itu tidak nampak orang lain yang lebih berhak untuk menggerakkan majalah itu melainkan Tok Kenali sendiri. Oleh itu, dengan inisiatif Tok Kenali sebagai tenaga penggerak utamanya, lahirlah sebuah majalah bulanan yang dipanggil Pengasuh pada 11 Julai 1918. Tok Kenali sebagai ketua pengarang kehormatnya banyak menghasilkan artikel untuk majalah tersebut, dan sebahagian daripadanya telah dikeluarkan semula dengan ulasan oleh Ustaz Abdullah Qari dalam buku karangannya Pusaka Tok Kenali. Maka pada hal yang seumpama ini, Tok Kenali menggambarkan kepada kita betapa pentingnya satu media ini bagi melancarkan perjalanan dakwah, bahkan bagi mengembangkan perjalanan dakwah agama agar dapat dimanfaatkan. Begitulah juga selain daripada menjadi tenaga penggerak bagi majalah Pengasuh, Tok Kenali juga menjadi penasihat dan penulis untuk sebuah lagi majalah Islam, iaitu Al-Hidayah. Begitu juga pada penulisan ilmiah yang lain, Tok Kenali telah berusaha menterjemahkan kitab dan juga tafsir Al-Khazan, walaupun terjemahan kedua-dua itu tidak sempat untuk
disiapkan sepenuhnya. Begitulah hal demikiannya Tok Kenali di dalam menghidupkan media ini bagi menjadi medium utama untuk mengembangkan ajaran agama Islam khususnya di negeri Kelantan. Bahkan Tok Kenali menganjurkan agar setiap negeri mempunyai majalah ataupun mempunyai media-media ini sendiri agar setiap daripada tempat itu dapat mengembangkan dakwah sebaiknya. Maka selain juga disebutkan tentang mengajar dan mendidik, Tok Kenali juga melibatkan diri di dalam urusan kemasyarakatan dan juga pemerintahan. Beliau sendiri telah dilantik menjadi ahli majlis agama dan adat istiadat Melayu Kelantan. Bahkan semasa majlis ini hendak ditubuhkan pada tahun 1916, Tok Kenali lah orang yang telah diminta untuk membantu menyusun undang-undang tubuhnya. Begitu juga beliau Tok Kenali alaihi rahmatullah turut terlibat menggubal kanun tanah negeri yang meliputi persoalan pembahagian harta pusaka menurut syariat, dan kanun tersebut masih dipakai sehingga ke hari ini. Dalam masa yang sama, Tok Kenali juga menjadi ahli majlis Dewan Ulama yang merupakan badan ulama tertinggi dalam negeri Kelantan. Beliau ditugaskan sebagai ketua pelajaran agama yang kedudukannya menyamai ataupun selaras dengan jawatan penolong mufti. Maka begitulah halnya peranan Tok Kenali yang terlibat di dalam hal-hal pentadbiran dan pemerintahan. Tok Kenali adalah orang yang mempunyai akhlak yang sangat luar biasa, akhlak yang sangat terpuji, terkesan daripada apa yang terkandung pada kitab-kitab tasawuf yang agung, seumpamanya kitabnya Al-Ihya Ulumuddin karangannya Al-Imam Abi Hamid Al-Ghazali. Begitulah juga seumpamanya perbahasan kitab Ibnu Athaillah, kitab Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Keseluruhan daripada perbahasan itu dapat terlihat pada akhlaknya Tok Kenali alaihi rahmatullah. Begitulah bila kita bicarakan tentang wali-walinya Allah Subhanahu wa taala dengan kesungguhan, dengan mujahadahnya pada ilmu dan amal, dalam penyebaran dakwahnya, peranan-peranan tertentu untuk manfaat agama pada masyarakat yang sekeliling. Maka tidak terlepas kita juga untuk bicara tentang karamahnya, perkara-perkara khariqul adah yang Allah anugerahkan kepada kekasih-kekasihnya. Begitu dapat kita kongsikan pada pertemuan ini antara karamahnya Tok Kenali, yang satu ketika Tok Kenali ini beliau sangat benci dengan amalan jahiliah yang orang-orang ketika itu suka dengan acara berlaga kerbau, sehinggalah riuh rendah satu ketika orang berpesta meraihkan kerbau laga milik Tok Deramin. Jadi bila Tok Deramin itu bawa pulang kerbaunya dan dihias kerbaunya itu dengan pakaian, maka bila lalu dekat Tok Kenali, selisih dengan Tok Kenali, maka Tok Kenali tanya, ni kenapa dipakai-pakai macam ni pada kerbau? Maka orang di situ menjawab dengan mempersendakan pertanyaannya Tok Kenali, katanya kerbau itu panas. Maka Tok Kenali membalas jawapan itu dengan berkata, biar dia panas. Maka pada malamnya rumah Tok Deramin termasuk dengan bangsa kerbaunya sendiri terbakar hangus. Maksud kepanasan yang disebut oleh Tok Kenali. Begitulah juga disebutkan pada riwayat karamahnya Tok Kenali, ada seorang yang menjala ikan tetapi tak dapat sehingga datang Tok Kenali menepuk-nepuk jalanya. Alhamdulillah kurniaannya Allah Subhanahu wa taala, dengan berkat Tok Kenali sekali campak saja sudah mendapat banyak ikan. Begitulah juga disebutkan dalam satu majlis buah-buahan, bila Tok Kenali makan durian kemudian dikeluarkan butirnya, ada seorang muridnya
mengambil butir itu, kata, "Tok, saya nak ambil butir ni untuk tanam." Maka ditanam butir durian yang dimakan oleh Tok Kenali. Terhasil daripadanya, Masya Allah, pohon durian yang baik dan hasil buahnya yang sangat bermutu. Maka begitulah halnya juga tidak kurang tentang firasatnya Tok Kenali, sebagaimana yang baginda Nabi SAW bersabda dengan maksudnya, takutlah akan firasat orang yang beriman, kerana dia melihat dengan nur, melihat dengan basirah kurniaannya Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu fil ula, yang mana Tok Kenali pernah menyebutkan tentang Jepun akan menjajah tanah Melayu. Ternyata 8 tahun selepas beliau kembali ke rahmatullah, bangsa bermata sepek itu masuk menguasai tanah Melayu. Begitu juga Tok Kenali pernah memberi amaran supaya bersiap sedia kerana banjir besar akan melanda Kelantan. Maka itulah yang terjadi daripada firasatnya tokoh besar kita ini, almarhum Syekh Muhammad Yusuf bin Ahmad Tok Kenali alaihi rahmatullah. Maka di hujung hayatnya, ketika beliau melebihi 60 tahun, umurnya semakin lama semakin uzur, sehingga akhir-akhir hayatnya beliau terlantar di rumah kerana dihinggap satu penyakit yang menyebabkan berkudis di kaki kirinya beliau, berlubang, sehingga bahagian-bahagian lubang kudis itu dihinggap oleh hidupan ulat-ulat kudis. Begitulah halnya keadaannya Tok Kenali pada akhir hayatnya, seumpama apa yang Allah Subhanahu wa taala uji kepada Nabi Allah Ayub alaihi wa ala nabiyyina afdhalus salatu wassalam. Maka keadaan yang semakin lama semakin berat penyakitnya Tok Kenali, sehingga membawa kepada berlakunya kewafatannya beliau pada 19 November 1933 pada usianya beliau kira-kira 65 tahun. Pergilah seorang tokoh ulama berjiwa sufi yang dikenang jasa-jasa peninggalannya menjadi suri teladan kepada generasi kini, yang disebutkan antara yang dilihat oleh orang yang terdekat dengan beliau sendiri, khususnya Tok Bakuk, yang pada hujung hayatnya Tok Kenali itu, bila keadaan beliau terlantar, mulutnya sudah tidak bergerak, tetapi ketika itu mendengar daripada sisi tubuhnya kalimah zikir Allah, 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 nak menunjukkan betapa mulianya kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun jasadnya itu sudah bersedia untuk berpisah dengan bumi, dengan dunia, tetapi hati mereka itu, jiwa mereka itu tidak pernah terpisah dengan Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu fil ula. Moga-moga pengkisahan seumpamanya beliau ini sedikit sebanyak menghidupkan hati kita, menuntun kita insya-Allah untuk menuju jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga Allah memberi keberkatan kepada kita insya-Allah, beri manfaat kepada kita dengan kebaikan mereka insya-Allah. Allah meninggikan mereka itu pada darjat yang tertinggi di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.